إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما قال صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita pada malam ini sekali lagi bersama-sama di Masjid Muhammadiyah ini untuk berkongsi berkaitan dengan agama. Bila sebut berkongsi berkaitan dengan agama ni, tak dapat tidaklah kita kata ianya sesuatu yang sangat serius lah. Bila berkongsi berkaitan dengan agama, dia tak ada nak melak-melawak lah. Kan? Dia sesuatu yang mana ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga seperti mana yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama. Jadi kita bila datang ke kita panggil apa, ke majlis ilmu ataupun kita datang ke masjid kita dan sebagainya, adalah satu perkara yang mana kita perlu titik beratkanlah, iaitu untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya tadi daripada awal tadi disebut Allah Subhanahu wa taala sebut apa dalam Quran. Allah kata ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Satu seruan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertakwa kepada Dia dengan sebenar-benar takwa. Bukan satu perkara yang bermain-main. Kadang-kadang ni kita datang masjid, kita nak berjumpa, niat kita tu nak berjumpa dengan kawan semata-mata. Cuba kali ni kita datang ke masjid nak meningkatkan takwa kita kepada Allah. Agar apa? Agar kita ini menjadi orang yang paling bertakwa di dalam kalangan kita dan Allah nampak kita. Yang nak kita kata apa, harapkan daripada Allah itu Allah nampak kita. Kalau Allah nampak kita tu atas dasar kita bermaksiat, itu masya-Allah, kita tak tahu nak cakap apa. Subhanallah, benda yang tak sepatutnya. Tetapi apa yang Allah Subhanahu wa taala akan tengok kepada kita, yang dia nak nampak sangat-sangat itu ialah kita ni tergolong daripada golongan orang yang paling bertakwa kepada Dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia daripada kalangan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi kalau kita ni datang ke masjid, datang ke surau ke kita cuba untuk menjadi orang yang paling bertakwa. Cuba untuk hari itu. Mana tahu kan, bila katakan hari itu kita dah jadi orang yang paling bertakwa, Allah nampak kita, hari yang mana, hari yang sama juga adalah hari yang mana kita ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nampak kita. Yang itu kita tak tahu, tak pasti bila kita nak pergi ni kan. Jadi kita cuba sedaya upaya kita bila kita hadir untuk berada dalam jilsah ataupun halaqah ilmu ataupun taman di antara taman-taman syurga ini, kita cuba sedaya upaya pasang satu niat, pasang satu azam yang mana kita nak cuba jadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini hari yang kita kata banyak hari sebenarnya, tapi bukunya buku baru. Bukunya buku baru. Yang last saya rasa saya datang kerana apa nama ni, kita kata kita ada forum last kan, betul tak? Kita forum, kita ada forum dekat sini bersama dengan IDT. Alhamdulillah, kita dah tahu dah tentang apa itu dakwah, apa itu islah dan sebagainya. Dan hari ini kita cuba untuk melihat ataupun kita bongkarkan buku-buku yang ada untuk kita jadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita berada dalam istilah bukan dakwah tetapi islah. Kita nak meningkatkan diri kita lagi kepada yang lebih baik, kepada yang lebih baik dan kepada yang lebih baik. Ini umpama satu motivasi lah kepada kita. Ya. Jadi hari ini insya-Allah saya cuba untuk bacakan ataupun kita kata kongsikanlah dengan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian berkaitan dengan satu buku yang dikarang oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, salah seorang daripada tenaga pengajar di Masjid Nabawi. Dia banyak tulis buku berkaitan dengan apa nama ni, akhlak, berkaitan dengan fiqh, berkaitan dengan kita panggil adab, berkaitan dengan macam-macam lagi lah, yang mana ianya juga boleh menjadi satu motivasi lah kepada kita. Motivasi untuk apa? Untuk kita ni nak teruskan beramal dengan Islam itu sendiri. Sebab kita ni kadang iman kita naik, iman kita turun, iman kita naik, iman kita turun, takwa kita naik, takwa kita turun. Itu biasa. Tapi bila kita ni berada dalam golongan ataupun bersama mereka-mereka yang mempunyai motivasi yang tinggi untuk mengamalkan Islam itu, insya-Allah kita akan dapat vibe dia orang yang sama, positive vibe tu. Maksudnya kalau kata kita berada dengan orang-orang yang betul, maka kita akan berada dalam keadaan yang mempunyai takwa yang tinggi lah. Kalau kata kita berada dalam tempat yang salah, berada dalam kita kata dengan bersama-sama dengan orang yang salah, kita pun akan jadi orang yang salah. Seperti mana kita tahulah dalam hadis Nabi Muhammad, kalau nak wangi kena kawan dengan orang yang jual minyak wangi lah. Kalau nakkan busuk tu kena jual kena kawan dengan orang tukang besi lah, kan? Jadi itu macam itulah kita. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan lihat daripada muqaddimah buku yang kita katakan 10 prinsip keselamatan, 10 prinsip keselamatan yang dikarang oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar dan diterjemahkan oleh Ustazah Nailah binti Ahmad Nasim. Kalau tuan-tuan kenal, ni salah seorang daripada guru kita dekat Perak ni yang banyak menceritakan dan membongkarkan berkaitan dengan Syiah. Dia ni anak dia. Ni anak dia. Yang ini yang dan dia disemak oleh Ustaz Ahmad Nasim tu sendiri. Nah, buku ni. Alhamdulillah lah. Jadi kita katakan ini salah satu daripada usaha yang baik untuk kita nak melihat buku-buku luar negara, yang mana kita nak tengok juga apakah isi kandungannya, dan salah satunya dengan cara terjemahan, dengan cara terjemahan. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam muqaddimah Syekh Abdul Razak, dalam muqaddimah Syekh Abdul Razak ni, pada mulanya dia menyatakan bahawasanya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulihi wa khalilihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Itu ialah kita katakan ianya sebagai satu puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudiannya dikatakan di sini, maka sesungguhnya seorang hamba yang diberi taufik dan akan bersungguh-sungguh dalam memperbaiki diri dia. Dalam mukadimah ni pun dia dah bagi motivasi kepada kita yang mengatakan siapa hamba yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan cuba sedaya upaya untuk memperbaiki diri, menyucikan diri dan menyelamatkan diri daripada keburukan dan kebinasaan di dunia dan juga di akhirat.
kita nak daripada sini pun kita nampak dah mukadimahnya, hamba yang diberikan taufik oleh Allah itu cuba untuk perbaiki diri, cuba untuk menyucikan diri, cuba untuk menyelamatkan diri daripada keburukan. Bukan hanya sekat keburukan itu ada di dunia, tetapi keburukan di akhirat. Yang ini yang kita nak selamatkan. Itu yang katakan 10 prinsip keselamatan tadi itu. Maka ini adalah satu tuntutan yang agung dan matlamat yang besar, yang sepatutnya orang-orang mukmin mempersiapkan diri kepadanya dan berfikir tentang urusan keselamatan mereka, menyibukkan diri mereka dan meneliti prinsip-prinsip yang padanya terdapat kemenangan dan kesejahteraan mereka. Kalau kita nak sibukkan diri kita ini, kita kena melihat kepada beberapa prinsip yang mana telah kita katakan apa yang ada dalam Quran lah, dan apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita lah, yang mana telah disusun semula oleh para ulama nak bagi kita faham. Kalau kita bagi latang gedebuk Quran, gedebuk gitu, memang kita boleh baca, tapi apa yang ada dalamnya tu kadang-kadang kita pun tak berapa nak faham, sebab kita bukan orang yang alim. Tapi kalau kata ulama tu, dia dah bawa keluar dah sebiji. Okey, prinsip dalam nak menerima ibadah, contohnya ibadah itu diterima oleh Allah atas dasar dua sebab. Faham dia bagi 1, 2 contoh macam tu, maka kita akan tahu prinsip dalam penerimaan ibadah itu 2 sebab. Macam tu ada dalam Al-Quran. Macam tu juga dengan hadis. Ada ulama hadis, dan ulama tu dah bawakan hadis, lepas tu dia bawa keluar apakah isi-isi ilmu dia. Maka kat situlah akan ada caranya kita nak mengenal dan juga mengetahui tentang Islam itu sendiri berdasarkan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah melalui kalam para ulama. Baik. Sehingga perencanaan ini turut berlaku kepada umat yang paling baik selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu 3 khalifah yang terawal. Dan perencanaan ini kita katakan bukan hanya kita katakan ianya untuk orang dulu-dulu, tak, tetapi selepas zaman 3 yang terawal. Zaman 3 yang terawal tu zaman apa? Zaman yang pertama ialah zaman yang kita kata yang terbaik lah. Di 3 kurun ni kita panggil 3 kurun yang terbaik. Khairul qurun qarni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kurun itu ialah kurun aku. Masa tu ada Nabi dengan para sahabat, memang ada. Thummal ladzina yalunahum. Kemudiannya para sahabat dan juga tabi'in. Ada tabi'in kat situ. Kemudiannya tabi'in dan tabi'in. Adanya tabi'in. Selepas itu dah kat situ dah mula kekacauan. Dah mula tak berapa nak selamat kita ni. Jadi para ulama apabila melihat ada kecenderungan kita itu untuk tidak berada dalam track yang selamat, maka para ulama pun telah menggaris pandukan kepada kita berkaitan dengan tata cara bagaimana kita nak beragama. Yang itu yang munculnya fiqh 4 mazhab. Itu yang ada 1, 2, 3 dan ramai ulama-ulama yang muncul pada masa itu. Untuk apa? Untuk nak kita ni dapat bawakan diri kita ni kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, yang 3 yang terawal tu macam mana? Yang 3 yang terawal tu mudah aja, tak susah mana, sebabnya mereka itu memang dah dikabarkan memang itu paling baiklah. Macam mana dia orang buat sekalipun, mereka masih lagi berada dalam kawalan. Tapi dah selepas itu tak terkawal. Itu yang macam-macam timbul juga tu. Firaq yang timbul selepas itu. Macam-macam firaq. Ya, ada Syiah, dia ada. Lepas tu kita ada Murji'ah, Mu'tazilah dan sebagainya, yang mana merosakkan pemikiran dan juga agama Islam itu sendiri. Baik. Kemudiannya dikatakan di sini, maka daripada Uthman radhiyallahu anhu, dia berkata, aku duduk di bayang salah satu daripada beberapa bangunan tinggi. Lalu Umar radhiyallahu anhu melintas
melintasiku dan memberi salam, tetapi aku tidak menyedari bahawa beliau telah melepasiku dan memberi salam. Lalu Umar pergi sehingga masuk menemui Abu Bakar dan dia berkata, apakah tidak menghairankan engkau aku lalu di hadapan Osman lalu memberi salam kepadanya, tetapi dia tak jawab pun salam aku. Kita panggil Umar ni, Saidina Umar ni lalu depan Saidina Osman bagi salam. Kita macam kita lalu depan orang bagi salam, orang tu buat dek je kan. Kita pun jumpa dengan contohnya, kita kata orang yang tu anak saudara kita jumpa dengan pak dia macam tu, dia apa anak engkau ni, kata aku bagi salam tak jawab dia kan. Oh itulah, itu bahasa dia. Kemudiannya dikatakan dekat sini lagi, lalu Umar pun pergi menemui Abu Bakar dengan apa yang jadi pada Osman ni tak jawab salam aku ni. Kemudiannya dia pun ditemani oleh Abu Bakar, di bawah kekuasaan Abu Bakar, datang kepada aku, lalu kedua-duanya memberi salam kepada aku. Kemudian Abu Bakar berkata, saudaramu Umar telah datang kepadaku lalu menyebutkan bahawa dia lalu di hadapanmu dan memberi salam kepadaku, tetapi engkau tidak menjawab salamnya. Maka apakah yang mendorong engkau berbuat demikian? Abu Bakar tanya kat Osman, Osman, tadi Umar ni lalu depan kau, ni lalu ni, tapi kau tak jawab salam dia, kenapa? Apa ceritanya? Ini cara ni lah. Maka aku pun berkata, demi Allah aku tidak sedar bahawa engkau telah melepasiku dan memberi salam kepadaku. Dia tak sedar rupanya. Dan berkata Abu Bakar, benar Uthman, ada perkara yang telah menyebutkan engkau dari itu. Uthman kata ya. Lalu aku kata ya. Dan Abu Bakar tanya, apa halnya kan? Maksudnya apakah ia? Apakah halnya? Maka Uthman pun berkata, Allah Subhanahu Wa Taala telah mewafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita dapat menanyakan baginda tentang penyelesaian urusan agama ini. Yang menjadi tanda tanya kepada Uthman, dia kata Allah ni dah ambil Nabi daripada kita, tapi banyak lagi urusan-urusan yang berkaitan dengan agama yang tak selesai lagi. Maksudnya daripada sudut muamalah tu tak selesai lagi ni. Macam mana kita nak buat ni? Macam-macam. Jadi macam mana? Dan kemudiannya Abu Bakar kata apa? Aku telah bertanyakan kepada baginda berkaitan dengannya. Abu Bakar kata, aku dah tanya dah dengan Nabi. Dan dia berkata apa? Nabi SAW jawab, aku berdiri, dia berkata, aku berdiri di hadapannya lalu berkata kepadanya, kutebus engkau dengan ayah dan ibuku, engkau lebih berhak dengannya. Dan Abu Bakar berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, apakah penyelesaian urusan agama ini? Rasul SAW menjawab, sesiapa yang menerima daripadaku kalimah yang telah aku bentangkan kepada bapa saudaraku, lalu dia mengembalikan semula kepadaku, maka itulah penyelesaian baginya. Faham? Ini susah juga nak faham ke tak? Dia katakan dekat sini, Nabi kata, siapa yang terimakan daripadaku kalimah yang telah aku bentangkan kepada bapa saudaraku. Apakah kalimah tersebut? Apa yang ada dalam Quran dan juga sunnah. Lalu dia kembalikan semuanya kepada aku, maka itulah jalan penyelesaian. Dia balik diri kita ni kepada Al-Quran, balik diri kita ni kepada As-Sunnah, itulah jalan penyelesaian dalam agama kita. Maka sesiapa yang meneliti kisah yang agung ini, dia akan mengetahui bahawa urusan kelepasan ini adalah urusan yang sangat besar, sehingga ia menimbulkan kebimbangan dan menyibukkan keadaan orang-orang mukmin yang sebenar. Maka di sini Uthman radhiyallahu anhu, urusan penyelesaian ini mengkhawatirkannya, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepadanya, dan Uthman di syurga. Dan kata-kata baginda sallallahu alaihi wasallam kepadanya tidak memudaratkan Uthman apa yang dia lakukan selepas hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Uthman walaupun dia ni seorang khalifah, dia masih lagi khawatir dengan urusan agama walaupun dia ada authority. Sebab dia takut, dia tak tahu. Kalau kata dia ijtihad, takut dia salah.
pun dia masih lagi berada dalam keadaan yang takut. Ya. Dan dalam masa yang sama juga Nabi SAW dah sebut dah, Uthman dalam syurga pun. Uthman ni duduk dalam syurga. Kalau kata salah pun dalam syurga dah. Kan? Kalau kita ni, kalau katakan ijtihad kita salah, itu yang Nabi SAW dah sebut. Kalau salah dapat satu, kalau betul dapat dua. Itu pada orang yang berijtihad lah. Macam kita ni orang awam, kita ambil ijtihad tersebut untuk kita amalkanlah. Macam tu dalam bab-bab agama. Macam contohnya apa? Macam contohnya bab hari yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Perak kan, berkaitan dengan berapa kilometer tu kan. Yang itu ijtihad. Ya, kalau dalam kitab fiqh yang di luar negara mungkin berlainan, tapi dalam Malaysia di Perak ni khususnya dia ada dia punya ijtihad yang telah dibuat oleh jawatan kuasa kita, jawatan kuasa fatwa kita. Maka kalau kita katakan mereka itu berijtihad, sekiranya betul dapat dua pahala. Dan kita pula senang untuk kita nak tetapkan dalam diri kita, okey 81 boleh dikatakan musafir dan juga boleh jamak dan qasar. Macam tu. Itu ketetapan yang dibawakan oleh mereka kepada kita. Baik. Kemudiannya diriwayatkan daripada Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu bahawa ketika dia berada di rumahnya di sisi isterinya, lalu dia menangis. Maka isterinya bertanya, "Apakah yang membuatkan engkau menangis?" Dia berkata, "Aku teringatkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan akan sampai kepadanya neraka. Yang demikian adalah satu perkara yang mesti berlaku yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim dengan kekufurannya dan maksiatnya tinggal berlutut di dalam neraka itu." Ini surah Maryam ayat 71 sampai 72. Maka aku tidak tahu adakah aku akan selamat daripadanya ataupun tidak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak ni, kalau kita tengok balik, yang ini orang yang fahamkan Al-Quran. Bila baca Quran dia teringat pula kata-kata Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah Subhanahu wa taala, sampai menangis. Sebab apa dia menangis? Sebab dia kata dia tak tahu dia ni masuk syurga ke masuk neraka, masuk syurga ke masuk neraka. Atas sebab apa? Atas dasar dia teringatkan ayat Al-Quran je. Itu sebabnya kita ni tuan-tuan, kalau dapat bolehlah sangat kita kata cubalah tadabbur Quran tu satu hari, cubalah satu muka, atau paling tidak pun lah satu ayat cukup pun tak apa. Ataupun kita kata satu makra', cuba. Macam mana nak tadabbur? Buka tafsir yang mana yang mudah-mudah, ataupun tafsir Jalalain, yang tafsir lughah pun boleh, tak jadi masalah, asalkan kita faham apa makna yang ada yang di dalam Al-Quran itu sendiri. Tengok, kalau kita tengok sini, Abdullah bin Rawahah menangis-nangis. Bila gamaknya kita cuba tanya lah, bila gamaknya kita menangis, fikirkan aku ni masuk neraka ke masuk syurga? Bila? Tapi yang ini, kalau kita tengok balik, dia menangis sebab dengar ataupun sebab teringatkan ayat Quran saja. Sebab teringatkan ayat Quran. Oleh itu, bila mana begini keadaan generasi yang terdahulu, yang awal daripada kalangan sahabat membahaskan tentang prinsip-prinsip keselamatan di dua negeri. Dua negeri ni apa? Dikatakan dua negeri ni adalah dua negeri dunia dan juga akhirat. Sedangkan mereka mula diberi berita gembira dengan memasuki syurga. Lalu bagaimana keadaannya orang-orang yang selepas daripada mereka? Kalau kita tengok balik, orang yang duduk di zaman yang terdahulu ni, mereka ni dah ada yang confirm syurga dah confirm dah syurga, tapi masih lagi takut. Hai, macam mana ni urusan agama ni tak lepas lagi ni. Tu Uthman. Abdullah bin Rawahah menangis kerana apa? Kerana takutkan syurga dengan neraka. Itu zaman kita panggil apa? Zaman yang terdahulu. Zaman kita macam mana agamanya?
Sebabnya zaman kita ni belum tentu, tak tahu macam mana langkah kita tu, tak tahu macam mana. Dan katakan di hujung pengakhiran kita tu, kita pun tak tahu sama ada husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Kita tak tahu. Yang nak kita sangat-sangat ialah husnul khatimah. Itu yang kita harapkan sangat, berada dalam keadaan yang boleh menyebut la ilaha illallah. Sebab kita tahu man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kata Nabi SAW, siapa yang dapat sebut kalimah la ilaha illallah, dia akan masuk dalam syurga. Itu kalau kita boleh hari-hari sebut. Kalau kata kita ni di pengakhiran tu kita tak boleh nak sebut, macam mana tu? Kita terfikir, kena fikir macam tu. Jadi kat sinilah kita kata kena ada prinsip-prinsip yang boleh menyebabkan kita itu menyebut kalimah la ilaha illallah satu hari nanti sebelum kita meninggalkan dunia. Dan ini adalah satu risalah ringkas, kata Dr. Abdul Razak ini, dia kata ini satu risalah yang ringkas. Dia macam satu umpama penulisan artikel yang ringkas lah, yang aku ingin kemukakan di dalamnya sebagai isyarat kepada 10 perkara yang dianggap sebagai perkara-perkara yang paling penting yang boleh menghasilkan dengan keselamatan bagi seorang hamba. Selayaknya bagi setiap Muslim untuk bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya dan beramal dengannya, merentasi perjalanan dan mengajarkannya kepada sesiapa yang mampu dari kalangan keluarga, sanak saudara, untuk mencapai keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Ini ada 10 perkara yang nak disampaikan kepada kita. InsyaAllah pada malam ni mungkin tak sempat kita nak masuk untuk semua sekali. Ini kita baru baca mukaddimah dia, ya. Jadi kat sini di antaralah kita katakan perkara yang penting adalah untuk keselamatan diri kita. Yang pertama sekali, macam kita katakan, kita tahu tujuan kenapa kita nak datang sini, ya, iaitu untuk nak meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memperolehi kebahagiaan yang abadi di syurga An-Na'im. Yang ini yang disebut oleh Syekh Abdul Razak tadi. Sesungguhnya dakwah hamba kepada keselamatan, seruan hamba kepada keselamatan itu adalah pengenalan kepada jalan-jalannya dan menyebutkan prinsip-prinsipnya adalah satu bimbingan yang lurus, dan ianya adalah satu sunnah yang telah ada sejak dulu kala, sebagaimana telah datang dalam Al-Quran. Allah sebut dalam surah Ghafir ayat yang ke-41, kata Allah, dan wahai kaumku, bagaimanakah ini aku menyerumu kepada keselamatan tetapi kamu menyeruku ke neraka. Allah seru kita ni. Sepatutnya seru kepada keselamatan, tapi kita banyak seru kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kena jawab macam mana nanti, kan? Dan telah diungkapkan mengapa agama kamu engkau redha dan mengotorinya, sedangkan pakaianmu sepanjang tahun dibasuh daripada kekotoran. Engkau mengharapkan kelepasan tetapi engkau tidak merentasi laluannya. Sesungguhnya kapal tidak berlayar di atas daratan, ya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan kepada hambanya jalan keselamatan, telah membuka baginya pintu-pintu keselamatan, telah memberitahunya jalan-jalan memperoleh kebahagiaan, memberikannya sebab-sebab dan memperingatkannya tentang balasan maksiatnya, dan menjadikan dirinya sebagai saksi ke atas dirinya sendiri dan yang lain tentang nasib malangnya dan akibatnya. Seperti mana yang disebut oleh Ibn Qayyim dalam Uddatus Sabirin. Kalau kita tengok balik di sini, disebutkan kepada kita Allah dah bagi tahu semuanya tentang kita punya prinsip tu. Kat mana Allah bagi tahu kita? Allah bagi tahu dalam Quran. Allah dah bagi tahu melalui kalam nabinya. Allah dah kata apa nama, dah bagi tahu dah, kita katakan kepada
kepada, kita panggil apa nama ni, ulama-ulama. Allah dah ilhamkan kepada mereka untuk tulis buku-buku, untuk tulis apa yang terkandung dalam Al-Quran, prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Quran. Nak tak nak je kita baca, nak tak nak je kita amalkan. Sebab kat sini dikatakan Allah dah bagi tahu semuanya. Yang mana kita ni ada pilihan, sama ada nak ataupun tak nak je. Kalau kita buat, dapatlah pahala kepada kita. Kalau kita tak buat, maka tak ada apa-apalah pada kita. Baik. Alangkah cantiknya ungkapan yang diungkapkan, aduhai ruginya telah berlalu umur dan berlepas pergi. Waktu-waktunya di antara kehinaan lemah dan malas. Kaum itu telah mengambil jalan keselamatan dan telah bergerak ke arah matlamat yang paling tinggi secara beransur-ansur. Kalau kita tengok dari sini, satu ungkapan yang agak cantik lah. Kita katakan, maknanya umur kita ni akan berlalu pergi macam tu je. Ada di antara kita ni yang berada dalam kalangan orang-orang yang hina, lemah, malas. Dan ada juga orang yang mengambil jalan yang selamat. Dan juga mereka ini tahu akan matlamat kehidupan. Apa matlamat kehidupannya? Matlamat kehidupan kita ni, tuan-tuan dan yang dirahmati Allah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dengan manusia melainkan untuk apa? Untuk beribadah kepada aku. Jadi ada orang yang dia lemah, ada orang yang malas, dia tak nak buat Islam, tapi tak nak buat sebaik-baiknya. Dia tak nak buat dah. Tapi benda tu akan berlalu pergi, tak akan berlalu pergi. Habis macam tu je kerana usia yang sedikit ini. Kita ni duduk dekat dalam dunia ni sekejap je, tak lama. Singgah sekejap. Macam rupa macam kita kata apa, touch and go rupa itu. Dia touch, tu pergi. Touch, pergi. Itulah dunia kita. Dan kemudiannya, kalau kata kita ni berada dalam keadaan yang lemah, malas, nak menjadikan diri kita tu hina, maka kita akan jadi macam touch and go macam tu je lah. Dia tak ada apa-apa reward. Tapi kalau kata kita ni orang yang bagus, ambil jalan yang selamat, cuba merealisasikan, kita katakan matlamat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu, dia umpama macam touch and go. Kita touch, tiba-tiba keluar dekat app, so kata dapat reward cashback RM50, contoh macam tu. Dia nak yang macam tu. Kita memang top up kan, kita top up, kita gunakan touch and go kan, kalau dekat highway tu. Bila kita kata kita lalu ikut Arfit tu, ataupun kita guna touch and go tu, dia dapat cashback. Kita nak yang macam tu. Yang ini kita touch and go, touch sajalah, touch tu balik gitu, tak ada apa. Kita tak nak macam tu. Kita nak balik ada something pada kita. Bila kita duduk dekat dunia ni, kita lalu je dalam dunia ni, pasti kita akan dapat sesuatu di akhirat nanti. Yang itu yang kita nak tengok. Baik, kemudiannya di akhirnya disebut di sini, wa sallallahu wasallam wa barik wa an'ama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan catatan ini dikatakan adalah satu syarahan yang telah disampaikan di Masjid Jami' Bir Walidain di Tabuk. Yang ini yang kita baca ni adalah satu mukaddimah yang dibaca di Tabuk pada tarikhnya 22 hari bulan Zulqaidah, Zulhijjah, bukan dia, bulan Syawal. Dalam bulan Syawal, Zulqaidah, bulan Ramadan, bulan 8 bulan Ramadan. Sebahagian tokoh telah bersungguh-sungguh dalam mengeluarkan isinya dan menyusunnya, dan aku berusaha dengan menelitinya dan menambahkan sebahagian faedah ke atasnya. Dan kepada Allah aku meminta supaya Dia berikan ganjaran kepada sesiapa yang bersungguh-sungguh dalam mengeluarkan topik ini dan menyebarkannya di kalangan Muslim dengan sebaik-baik ganjaran. Dan aku khususkan dari kalangan mereka beberapa saudara dalam bahagian penelitian di negara Kuwait untuk melebihkan pemerhatian dan kesungguhan mereka dalam pengeluaran buku ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian,
siapa yang kita kata baca malam ni, kita harap sangatlah adalah ganjaran kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan didoakan kepada kita juga agar kita ini menjadi orang yang baik, yang dapat sebaik-baik ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buku ni kalau kita tengok ada 10 tajuk, sebenarnya 10 je tajuknya, tak jauh. Kalau katakan kita baca satu tajuk satu malam, 10 hari habislah, macam tu, lebih kurang. Jadi kita insya-Allah kita akan masuk kepada kita panggil apa nama ni, prinsip yang pertama. Kita akan masuk prinsip yang pertama pada kita apa kuliah yang akan datang. Tapi kita baca sikit, kita baca sikit. Masuk waktu lagi seminit ke tak? Lagi 1 minit. Prinsip yang pertama, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, prinsip yang pertama ni dia tak lari sebenarnya. Yang biasa asas basic kita dalam kehidupan kita adalah pengesaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu prinsip yang pertama yang insya-Allah kita akan baca pada masa akan datang insya-Allah. Dia kata di sini prinsip yang pertama ialah tauhid kepada Allah dan juga ikhlas dalam beragama kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadatnya. Jadi wallahu a'lam, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang tu saya mohon maaf sangat-sangat. Tadi ni kita baca hanya mukaddimah, yang mana kita buka sikit dulu, agar kita kata kita nampak apa yang kita nak baca. Ianya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan satu kita panggil apa ni, satu kesedaran kendiri yang perlu kita ada, iaitu kita bertanya, aku ni macam mana ni, duduk kat mana nanti, syurga ataupun neraka. Kita tanya dalam, kita nak duduk dalam mana ni, nak duduk dalam mana, dalam syurga ke neraka? Dalam syurga lah kan, kita nak syurga sangat-sangat. Jadi insya-Allah kita akan baca pada masa akan datang apakah boleh perkara-perkara yang membolehkan kita dimasuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang tu saya mohon maaf sangat-sangat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya memberi sedikit sepatah dua kata ni untuk memaklum kepada tuan-tuan yang kami merupakan media yang merakam kuliah-kuliah asatizah sunnah di Ipoh Perak terutamanya, dan kami lebih mengharap kepada bantuan dari segi infak bulanan bagi tujuan gerak kerja lah. Antaranya kita nak servis kita punya barang-barang peralatan, equipment, kemudian bayar gaji kita designer dan juga internet bulanan. Samping itu kita ada buat daurah-daurah ilmiah, dan daurah ni pula kita bagi percuma saja. Makan kita bagi, kemudian kita bagi buku daurah, kita sasarkan daurah ni bulanan lah. Sebab itu pada poster kami ada beritahu yang kita minta infak ni antara tujuan lain adalah untuk daurah bulanan juga, dan daripada gerak kerja lah insya-Allah. Dan pada tuan-tuan yang nak infak ke akaun di bawah ni, akaun di bawah ni adalah akaun pertubuhan, pertubuhan kebajikan Mishkah Kinta Perak. Di situ kami akan gunakan duitnya untuk gerak kerja daurah-daurah ilmiah yang percuma. Kita tak ada yuran ke apa, tak ada, yang semua percuma je kita bagi insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.